Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baiklah anak-anak murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera. Baik, sebelum kita memulakan PDPR kita pada hari ini melalui video online yang cikgu rakamkan ini, eloklah kita membaca doa di dalam sampaian agama masing-masing. Bagi yang Islam boleh berdoa seperti cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, insya-Allah hari ini kita akan menyambung pelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani yang mana minggu lepas cikgu sampaikan di dalam tajuk pemakanan. Pada hari ini, minggu lepas kita belajar fokusnya kepada pendidikan kesihatan. Tapi pada hari ini kita masuk pendidikan jasmani yang secara lazimnya sebelum ini kita banyak melakukan pendidikan jasmani di atas padang kan, dekat tengah padang kan, dekat dalam dewan. Tetapi dalam era ataupun dalam pada ketika ini kita masih di dalam tempoh PKP kan, sebelum kita buka sekolah pada bulan 4 tak silap cikgu lah, yang telah dihebahkan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita belajar pendidikan jasmani secara teorinya. Nanti insyaAllah bila kita dibenarkan untuk melakukan suaian fizikal, kita buka sekolah dan kita lakukan bersama-sama insyaAllah. Baik, hari ini kita akan masuk tajuk iaitu kekuatan otot dan kekuatan otot dan daya tahan otot kan. Jadi sebenarnya pendidikan jasmani ni anak-anak murid sekalian kan, pelajar-pelajar cikgu yang pelajar-pelajar yang cikgu sayangi, sebenarnya pendidikan jasmani ni kita tak perlu kat padang pun tak apa kan, kita lakukan dekat rumah kan pun tak apa kan, sebab benda ini dia bukan mendatangkan kebaikan secara teorinya saja kan, tetapi bila kita belajar kita tahu faedah daripada melakukan suaian fizikal yang ada kaitan dengan kekuatan otot dan daya tahan otot. Makanya kita kena lakukan, kalau boleh kita lakukan secara rutin. Maksudnya kita lakukan secara rutin, tapi bila kita nak lakukan secara rutin mesti dengan langkah-langkah keselamatan yang sangat ketat. Supaya apa? Supaya kita ni bila melakukan suaian fizikal, terutamanya daya tahan otot dan kekuatan otot ini, dengan cara yang selamat dan dapat mengelakkan kita terdedah kepada kecederaan. Baik, cikgu akan present benda ni sebelum cikgu memulakan pelajaran pada hari ini. Selesai saja pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid dikehendaki membuat ni tugasan lah, kira tugasan dulu cikgu kena beritahu. Biasanya tugasan bila kita belajar tugasan last kan. Hari ini cikgu bagi tugasan dulu supaya apa? Supaya mudah kita meneruskan pelajaran kita pada ini. Okay. Tugasannya setelah habis pelajaran kita pada hari ini, kamu dikehendaki membuat, yang pertama membuat nota kaki kan. Membuat nota kaki. Nota peta. Nota peta di dalam buku nota masing-masing. Selain itu, kamu juga dikehendaki melengkapkan modul 4 di dalam modul-modul pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 3 yang telah dibekalkan kepada kamu tempoh hari. Dan akhir sekali, cikgu nak kamu merakam satu video ringkas ya, salah satu senaman ataupun salah satu aktiviti berkaitan dengan daya tahan otot
dan kekuatan otot yang kamu cipta sendiri. Kan yang simple lah. Nanti cikgu akan sampaikan contoh-contoh dan sebagainya. Kamu boleh meniru ataupun kamu boleh mencipta sendiri. Okey, semua tugasan tu kamu dikehendaki untuk menunjukkan bukti kepada guru masing-masing sebagai aktiviti kamu lah, kan, aktiviti kamu yang akan direkodkan. Baik, kelas. Okey, seterusnya cikgu akan present apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Okey, iaitu di dalam unit 8. Okey, siapa yang ada buku teks bolehlah mengeluarkan buku teks dan kita rujuk kepada muka surat 124. 124 iaitu unit 8 di bawah tajuk kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Subtopik kekuatan otot dan daya tahan otot. Baik kelas. Apa yang kita akan dapat setelah mempelajari tajuk ini pada hari ini? Okey. 3.3 menyatakan murid dapat melakukan senaman daya tahan otot dengan lakuan yang betul. Bila kita dah mempelajari tajuk ini, makanya kamu boleh melakukan senaman daya tahan otot dengan lakuan yang betul. Okey, 3.4 menyatakan apa? Murid dapat melakukan senaman kekuatan otot dengan lakuan yang betul. Sebab apa? Sebab senaman yang berkaitan dengan otot ni, murid-murid sekalian, dia sangat-sangatlah teliti supaya apa? Supaya kita dapat mengelakkan kecederaan. Alright, seterusnya kita masuk satu persatu. Okey. Okey, apa dia kekuatan otot? Kan apa dia kekuatan otot? Sekejap ya. Okey. Okey. Apa dia kekuatan otot? Kekuatan otot ni merujuk kepada daya yang dihasilkan oleh otot atau sekumpulan otot untuk mengatasi rintangan. Jelas kan? Jadi kekuatan otot ni merujuk kepada apa? Kekuatan otot ni merujuk kepada daya yang dihasilkan oleh otot atau sekumpulan otot untuk mengatasi rintangan. Kan? Jadi kita ni kekuatan otot ni sebenarnya kita ni kena bina supaya apa? Supaya kita dapat mengatasi rintangan. Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau seandainya kan kita ni tiap-tiap hari pergi sekolah dululah. Kan sekarang ni kita tak pergi sekolah. Kan? Kalau dulu kita pergi sekolah, tingkatan 3 dia punya kelas dekat atas kan, dekat tingkat 2 dengan tingkat 3. Jadi kita ni hari pertama datang sekolah esok katalah, kita rasa macam benda tu berat pada kita. Kita sebab apa? Sebab kita mendaki tangga. Kita mendaki tangga. Pak. Tapi sedar tak kita? Kita imbas kembali pada tahun 2000 berapa? Sekarang 2019, 2018, 2017 yang kamu sekolah penuh. Hari pertama naik tangga kita rasa letih, lesu dan sebagainya, penat. Kan kita rasa penat. Lepas tu otot kita dekat bahagian peha, belakang peha tu ataupun hamstring, bahagian belakang peha tu hamstring tu kan. Kita ada rasa tekanan kat situ. Kan? Kita naik pak berat. Tapi bila dah masuk bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima dan keenam, kita dah rasa keadaan itu menjadi satu kebiasaan pada kita. Kan kita dah rasa ringan. Sebab apa? Sebab pada ketika itu kita sudah membina kekuatan otot pada otot tersebut. Pada otot tersebut. Jadi secara amnya apa? Secara amnya kekuatan otot ni dapat difahami sebagai keupayaan untuk mengangkat, menolak atau menarik sesuatu yang berat. Okay. Contoh lagi satu, cikgu bagi satu contoh. Apakah kepentingan kekuatan otot ni? Contohnya kita ni nak mengangkat satu beban yang berat lah. Sofa, kita nak angkat apa lagi? Kita nak angkat motor amnya kan. Kadang-kadang orang nak angkat motor kan. Kan. Lepas tu ataupun kita nak mengatasi rintangan ketika kita bersukan. Kita bersukan. So, biasanya orang main rugby kan. Orang main rugby tu dia belajar scrum, dia tolak guna besi yang besi arm tu yang Cikgu Yasir biasanya
letakkan dekat tengah padang yang besar tu. Jadi supaya apa? Supaya dengan latihan itu benda yang berat, benda yang susah untuk diatasi, bila kita melakukan aktiviti ataupun melakukan senaman kekuatan otot, dia akan memudahkan untuk kita melakukan perkara-perkara yang bebannya berat atau susah. Itu sebab kadang-kadang kita tengok orang yang latih rugby ni, dia nak berlari tu dekat pinggangnya diikat apa? Diikat menggunakan tali dan bebanannya tu adalah tayar lori yang kebiasaannya dekat sekolah tu. Cikgu-cikgu rugby biasanya melakukan senaman tersebut. Sebab senaman tersebut adalah untuk membina kekuatan otot. Itu namanya kekuatan otot. Hari pertama, sukar. Hari kedua, sukar lagi. Hari ketiga, keempat, masih sukar. Bila masuk minggu kedua, dah jadi ringan sikit. Kan? Dah jadi ringan sikit. Lama-lama kita dah jadi kebiasaan untuk melakukan perkara tersebut. Jadi, kekuatan otot ni semakin tinggi dia punya nilai, semakin bagus. Maksudnya kekuatan otot yang tinggi ni kan, bila dia mempunyai kekuatan otot yang tinggi, makanya dia lebih mudah mengangkat bebanan berbanding dengan orang yang mempunyai kekuatan otot yang rendah. Kan? Jadi kekuatan otot ni dia tak ada kaitan dengan apa orang kata, dengan tinggi atau rendah, kecil atau besar kan. Jadi kekuatan otot ni siapa-siapa pun, tak kira lah dia tinggi, besar dan sebagainya, kita boleh membinanya. Kan? Jadi dengan adanya kekuatan otot yang tinggi ni, anak-anak murid sekalian, ia akan membantu kita ni untuk menarik atau menolak satu halangan yang tinggi. Kan? Contohnya yang cikgu bagi tadi lah, menolak perabot berat, membuka tin yang ditulis. Membuka tin, kau orang buka tin, kan kena tujah, tangan kamu tu kena tujah menggunakan tapak tangan. Kalau katakanlah kita tak ada kekuatan otot, kita tak boleh buka. Contohnya budak darjah 3 atau darjah 2. Kan tak boleh buka, beban. Boleh buka tapi melalui latihan yang banyak. Tapi kalau kamu tingkatan 3, tadi darjah 3 kan, tingkatan 3 mudah je. Kadang-kadang 2 jari. Kalau budak darjah 3, semua jari dia angkutkan untuk menolak penutup tin. Itu yang membezakan kekuatan otot antara individu dengan individu yang lain. Okey. Jadi seterusnya, kekuatan otot dibina dengan mengatasi rintangan yang tinggi. Ialah kekuatan otot ni, kita ni, maksudnya macam ni. Kekuatan otot ni, kita ni kena bina dengan latihan yang mengatasi rintangan yang tinggi. Seperti contoh yang cikgu bagi tadi, kan, kalau kita nak membina satu aktiviti kekuatan otot ni, kita kena letakkan satu bebanan yang tinggi. Tapi taklah terus kau tinggi. Maknanya first step, kita kena letakkan satu bebanan yang tinggi ataupun rintangan yang tinggi yang mampu kita lakukan. Kan? Contohnya orang angkat berat lah. Kan? Dia angkat besi tu kan. Angkat besi. Mula-mula berapa kilo contoh. Mula-mula 2 kilo. Katalah 2 kilo. Dia naik lagi 6 kilo. Maksudnya starting angkat tu, angkat besi tu, yang kita panggil angkat besi tu, startingnya mesti dengan intensiti yang rendah, tapi intensiti yang rendah dan bebanan yang rendah dulu. Kan, baru kita naik sedikit demi sedikit untuk mengelakkan kecederaan. Kan, nanti kita tengok dia punya suaian latihan tersebut kan. Cikgu ada bagi satu contoh. Okey, seterusnya di dalam poin yang kedua di dalam nota kita pada hari ini, dia kata untuk mendapatkan kekuatan otot ialah melalui latihan kekuatan otot. Betul lah. Kita ni tu cikgu cakap, kita ni kalau nak dapatkan kekuatan otot tu, kita kena latihan. Dia bukan datang serta-merta. Itu sebab kadang-kadang kamu tengok kan, orang yang berotot, kadang-kadang badan, tangan dia padu. Tangannya berotot. Badan dekat bahagian abdomen tu ada 6 ketul macam Ronaldo kan, Cristiano Ronaldo, biasanya pemain-pemain bola sepak antarabangsa lah. Kalau katalah dia lepas jaringkan gol, dia buka baju dia tu. Cuba kamu perhatikan otot-otot mereka. Otot-otot yang mereka dapat tu, yang mereka tonjolkan pada kita dengan melalui latihan-latihan kekuatan
otot, kan, dengan latihan-latihan kekuatan otot. Jadi untuk mendapatkan kekuatan otot tersebut, kan, kita nak bina kekuatan otot melalui tak ada jalan lain iaitu dengan latihan kekuatan otot. Okey, seterusnya kata bilangan ulangan, seterusnya, poin yang seterusnya kita fokus. Bilangan ulangan bagi setiap senaman adalah rendah untuk mengelakkan kecederaan. Yang cikgu cakap tadi lah. Dia senaman ni dimulai dengan intensiti rendah dulu untuk mengelakkan kecederaan. Kan? Kan? Seterusnya, latihan kekuatan otot juga menghasilkan hipertrofi otot iaitu pembesaran dalam saiz otot. Maksudnya apa? Latihan kekuatan otot ni selain kita dapat mengatasi rintangan, pada masa yang sama otot kita ni akan berubah daripada gedebe, senang cakap lah, gedebe ni bahasa-bahasa lama kot, cikgu pernah dengar dulu lah, ataupun daripada otot tu tak cantik kepada pembinaan otot yang besar. Contoh kecil sebelum ni, lurus. Bila kita bina, dia ada bentuk otot. Otot abdomen ada 6 spek, 8 spek contoh. Kan? Jadi 8 pack, 6 pack. Itu semua selepas kita melakukan latihan kekuatan otot. Jadi otot kita ni membesar. Jadi orang yang menjalani aktiviti kekuatan otot ni, badan dia akan jadi tegak lah. Sebab apa? Sebab otot yang asalnya menguncup telah melalui pembesaran setelah melakukan exercise ataupun latihan kekuatan otot. Jadi pada lazimnya latihan daya tahan otot ni dijalankan dengan rintangan yang rendah pada permulaan tetapi ulangan yang banyak. Mula-mula kan. Dia punya SOP dia ataupun dia punya prinsip dia dalam latihan ni, latihan daya tahan otot ni dilakukan dengan cara mana? Mula-mula kita melakukan dengan rintangan yang rendah. Sama ada, istilahnya sama ada. Sama ada kita lakukan dengan rintangan yang rendah dulu tapi ulangan banyak. Contoh, dua bebanan 5 kilo ataupun contoh macam ni kan, bebanan berapa? Bebanan 5 LB. Kan? 5 LB. Bebanan ni. Tapi kita lakukan dengan ulangan yang banyak. Contoh macam ni, kita angkat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kan, kita buat 10. Berbeza kalau katakanlah bebanan ni meningkat pula kepada 15 LB contoh. Bila semakin berat bebanan yang kita lakukan, makanya kita prinsipnya kita kena lakukan ulangan yang rendah. Semakin ringan semakin banyak prinsip dia. Semakin ringan, semakin berat semakin rendah. Sebab apa? Sebab seandainya kita tak mengikut prinsip ini, makanya kemungkinan besar kita terdedah kepada kecederaan. Kecederaan otot ni biasanya mengambil masa untuk pulih. Itu sebab kita bila nak melakukan latihan kekuatan otot ni, anak-anak murid yang disayangi, kita kena lakukan dengan prinsip yang betul. Okey, kita tengok. Ini di dalam buku teks. Dia bagi contoh kat kita, mengangkat bebanan. Okey, kita tengok ya, cara melakukannya macam mana. Dia kata lakukan aktiviti bicep curl seperti dalam gambar. Ulangan maksimum nanti cikgu tunjuk. Ulangan maksimum ni merujuk kepada bilangan ulangan yang boleh dilakukan dengan menggunakan sesuatu beban. Maksudnya berapa banyak dalam satu beban yang kita boleh buat. Contoh bebanan macam ni cikgu cakap. Okey, bebanan 5 LB. Okey, maksimum kita boleh lakukan 20 contoh. Berbeza, maksimum yang kita boleh lakukan 20. Berbeza dengan 17 kilogram. Kalau 5 kilogram kita boleh lakukan 20 contoh. Berbeza dengan bebanan yang 17 kilogram seperti di dalam gambar ini. Dia boleh melakukan bebanan paling maksimum pun berapa kata? 6 ulangan saja, kan. Tapi dia kata jika kita ingin mengurangkan atau melebihkan tersebut, ni ulangan maksimum tadi tu lah, bebanan perlu ditambah, kan. Mengurangkan atau melebihkan bebanan perlu ditambah atau dikurangkan. Seperti cikgu cakap tadi, prinsipnya semakin ringan bebanan semakin tinggi ulangan, semakin berat bebanan
semakin berat, semakin kurang ulangan lah. Semakin ringan bebanan, semakin banyak ulangan. Semakin berat bebanan, semakin kurang ulangan. Macam itulah di dalam prinsip latihan kekuatan otot. Ini sama tadi tu lah. Okey, ini kita tengok jadual ini, iaitu jadual bebanan latihan ini, dia bagi tahu kat kita ini merupakan carta, kan, carta untuk melakukan latihan bebanan ataupun latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Okey, kita tengok. Kalau satu ulangan, ini 100% lah. Maksudnya bebanan dia ni 100%. Intensiti dia memang 100%. Bila ulangan maksimum, ulangannya satu aja. Maksudnya dia boleh buat sekali aja. Contoh kalau ni, sekali je. Dah, lepas tu rehat. Okey. Kalau bebanan dia, kita nak baca chart ni kan, nak baca jadual ni. Kalau bebanannya 10 kilogram, satu aja. Kita ambil yang row atas ni. Tetapi apabila bebanan tu dia dah meningkat, ulangan maksimum tu meningkat macam sampai 7 ni. Dia punya bebanan dikurangkan. Nampak? Bila bebanan dia tu, bebanannya berat, semakin kurang ulangan maksimum. Tapi semakin ringan bebanan, semakin banyak, semakin tinggi ulangan maksimum. Kan? Kita tengok cara apa yang disampaikan kat sini. Dia kata carta bebanan latihan boleh digunakan untuk mengira anggaran 1 UM, satu ulangan maksimum setelah seseorang melakukan beberapa ulangan. Okey, misalnya jika seorang atlet dapat melakukan senaman bicep curl sebanyak 6 ulangan dengan menggunakan bebanan sebanyak 17 kg, anggaran 1 UM dia ialah 20 kilogram. Maknanya anggaran 1 UM dia ialah 20 kilogram. Dia kata kalau dia dapat melakukan, mana dia? Dia kata kalau jika seorang atlet melakukan senaman bicep sebanyak 6 ulangan, kita cari 6 ulangan. Okey. 6 ulangan ni. Okey, kat sini 6 ulangan. Dengan menggunakan bebanan 17 kilogram, dengan bebanan 17 kilogram, maknanya kalau 6 dia boleh lakukan 17, kalau bebanannya 17 kilogram dia boleh lakukan 6 ulangan, 6 kali lah. Tapi kalau katakanlah dia nak buat 20 kilogram, maka ulangan yang paling sesuai, ulangan maksimum adalah 1. Itu maksudnya. Jadi carta bebanan latihan juga digunakan untuk menentukan peratus intensiti semasa melakukan latihan. Okey, kat atas ni lah. Kalau 6 tadi, intensiti latihan kamu 85%. Tapi kalau intensiti latihan yang kamu nak dapatkan maksimum, maknanya ketika tu korang dah fit sikit kan, nak melakukan maksimum. Jadi ambil lah yang nombor 1 ni, iaitu 100%. Misalnya jika 1 UM untuk senaman separa cangkung bagi seorang ialah 80 kg. Dia berkeupayaan untuk melakukan 10 ulangan dengan menggunakan 60 kg. Hal ini juga adalah pada 75% intensity maksimum. Okey kelas? Alright? Nanti tak boleh soal jawab kalau dalam live ni, live record ni. Nanti insya-Allah bila kita masuk kelas kita cuba buat dan kita cuba bina. Kalau boleh satu kelas cikgu semua kat sekolah menengah kebangsaan Teluk Panling kan, semua bila masuk tu badan macam ni kan, padu kan. Okay. Alright. Okey, seterusnya kita tengok sedikit latihan, contoh latihan bicep curl yang ditunjukkan di dalam pelatih di dalam video ni. Okey, sebelum tu cikgu nak minta maaf ya kelas, cikgu nak buat setting dulu. Alright. Okay, setting dulu, saya kena setting sebab kejap nanti kamu tak dengar. Okey. Sekejap ya, sekejap dah ambil masa sikit, minta maaf. Cikgu cubalah, seandainya kita dapat buka
kita cuba setting je lah. Tapi kalau tak dapat buka, cikgu akan jalankan tanpa suara lah. Okay. Sekejap ya. Okay, Alhamdulillah. Okay, dah dapat buka. Okay. Okay. Okay, sekejap ya. Anak-anak murid sekalian, sekejap. Okay. Halo teman-teman, welcome back to Andika Sata Channel. Di video kali ini kita akan fokus melatih otot bicep. Tentunya latihan bicep yang kalian bisa lakukan di rumah. Kali ini aku akan gunain dumbbell. Kalian yang di rumah, kalau nggak ada dumbbell, bisa pakai botol air mineral seperti di video-video aku sebelumnya. Kebanyakan orang biasanya nyebut ini barbell. Sebenarnya benda ini namanya dumbbell. Kalau barbell itu miripnya juga kayak gini, tapi besi. Pegangannya itu panjang. Oke, langsung aja. Untuk melatih bicep, latihan isolasi yang paling umum dilakukan adalah bicep curl. Jadi aku bakal jelasin posturnya sekarang. Badan tegak, angkat bebannya, jangan swing, jangan ngayun, jangan gunain momentum, benar-benar gunain bicep kalian buat ngangkat bebannya. Terapkan full range of motion, tapi jangan sampai lurus di bawah. Jadi sekitar segini, angkat. Karena kalau kalian sampai lurus di bawah kayak gini, bicep kalian bakal istirahat. Jadi tetap pertahankan tensionnya sampai set berakhir. Dan juga pas kalian ngelakuin gerakan, pastikan yang bergerak cuma lengan bawah kalian. Jadi lengan atas tetap diam di tempat biar gerakannya tetap fokus melatih otot bicep. Jadi kayak gitu. Lengan atas diam, cuma lengan bawah yang bergerak. Sebenarnya ada banyak banget macam-macam curl, tapi aku bakal jelasin beberapa jenis yang mudah untuk diterapkan di rumah. Ada bicep curl yang standar, ada hammer curl, gripnya menghadap ke sini. Kenapa disebut hammer curl? Karena gerakannya seperti kita lagi gunain palu. Kayak gini. Kemudian ada reverse bicep curl. Kalau yang standar seperti ini, reverse kebalikannya. Jadi kayak gini. Ingat, saat melatih bicep, semua jenis bicep curl secara nggak langsung juga bakal ngelatih otot tangan bawah kalian atau forearm kalian. Jadi secara nggak langsung, kalau kalian melatih ini juga bakal latih. Jadi perubahan kecil dari grip kalian atau cara kalian memegang beban aja, itu bisa memberikan efek yang besar pada hasil latihan kalian. Misalnya kayak gini, gini, atau begini. Karena otot kalian itu dilatih dari berbagai sudut yang berbeda. Intinya semakin banyak variasi latihan atau gerakan yang kalian lakuin, semakin sempurna juga pembentukan ototnya. Jadi kalian bisa lakuin ketiga jenis curl itu untuk pembentukan bicep yang lebih sempurna. Untuk setiap jenis curl, lakuin 10-12 repetisi, 3-5 set. Untuk variasi, kalian bisa lakuin langsung keduanya, seperti ini. Atau secara gantian, seperti ini, atau yang seperti ini. Jadi satu tangan ditahan di posisi 90 derajat, satu tangan lain melakukan bicep curl. Kemudian ganti. Jadi tangan yang istirahat itu nggak benar-benar istirahat, mereka tetap ngelakuin latihan. Jadi latihan dalam posisi diam, itu namanya latihan isometrik. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian memang suka, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Okey kelas, kita sambung pelajaran kita. Okey, dia pergi ke belakang. Okey. Sekejap Ini dah. Alright. Okey, yang kita tengok tadi merupakan salah satu contoh latihan bicep curl. Sebenarnya latihan bicep curl ni dia banyak. Yang tadi yang dalam buku teks bebanan kan, kita angkat bebanan. Tetapi dalam video ni dia menunjukkan kita latihan yang konsepnya sama, bicep curl juga untuk membina bicep, tapi menggunakan dumbbell. Jadi kamu boleh lakukanlah, boleh ambil dumbbell, carilah bebanan apa pun, kamu boleh lakukan aktiviti latihan yang akan disampaikan dekat cikgu-cikgu lah, dekat dia. Maknanya kamu lakukan yang seperti tugasan kita tadi kan, ambil video, lepas tu cari dumbbell ataupun bebanan, kamu lakukan dengan berapa banyak bebanan yang kamu buat, ataupun corak aktiviti untuk meningkatkan kekuatan otot. Lepas tu bila dah selesai video kamu tu, boleh sharing dekat cikgu-cikgu kamu sebagai aktiviti yang kamu telah lakukan. Okey kelas, terusnya. Okey, terusnya, tadi kita belajar berkaitan dengan kekuatan otot. Kan kekuatan otot ni dia cakap tadi apa? Sekumpulan otot untuk mengatasi rintangan. Kan sekumpulan otot untuk maksudnya kekuatan otot ni dia punya fungsi bila kita berlatih, bila kita menjalani latihan, semakin lama kita lakukan aktiviti kekuatan otot, semakin mudah rintangan yang kita atasi. Ada satu lagi yang berkaitan dengan latihan aktiviti fizikal yang berkaitan dengan otot, yang kita panggil dia daya tahan otot. Ni jangan ambil cabaran Lita ni yang salah satu latihan yang kita akan persembahkan nanti. Kan? Okey, kita tengok daya tahan otot. Apa dia daya tahan otot? Daya tahan otot ialah keupayaan otot untuk melakukan kerja berulang kali. Maknanya daya tahan otot ni dia berbeza. Tadi ni kita lakukan kekuatan otot ni membina otot supaya kuat. Otot tu kuat untuk melakukan aktiviti rintangan. Kan? Tapi daya tahan otot ni keupayaan otot. Tadi kelompok otot kan? Ini keupayaan otot tu untuk melakukan kerja berulang kali. Jadi dengan senaman meningkatkan daya tahan otot ni boleh dilakukan dengan menggunakan bebanan luar seperti bola segar, jalur getah, dumbbell lah. Senang dumbbell lah kan, dumbbell. Atau dengan berat badan sendiri. Berat badan sendiri contohnya apa? Pumping lah. Yang kamu selalu buat pumping. Itu daya tahan otot. Jadi daya tahan otot yang tinggi akan membolehkan kita melakukan aktiviti harian dengan lebih mudah tanpa berasa letih. Kalau orang tu dia mempunyai daya tahan otot yang rendah, dia lakukan kerja sikit dah letih, kerja sikit letih. Itu sebab orang malas ni tidak digalakkan. Kan? Orang malas ni tidak digalakkan. Jadi orang yang rajin bagus. Sebab apa? Sebab boleh membina daya tahan otot yang tinggi. Jadi lepas ni kamu jangan duduk kat rumah saja, jangan. Buatlah sesuatu apa sahaja untuk meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot. Contohnya dia bagi satu contohnya, kita menaiki tangga dan mencuci kereta. Kan, cuci kereta setiap hari, lama-lama kita tak letih kan. Naik tangga kan, selain daripada kekuatan otot dah dibina tadi, naik tangga tambah lama tak letih kita. Setiap hari kita naik tangga. Itu sebab ada pertandingan orang naik tangga tertinggi pada menara tertinggi. Kan ada pertandingan tu, dah menang, hadiah cabarannya sangat tinggi lah hadiah dia kan. Sebab apa? Sebab semakin tinggi daya tahan otot yang tinggi seseorang itu akan menentukan orang tu mempunyai daya tahan dan kekuatan otot yang tinggi. Itu sebab orang yang paling cepat dia daya tahan otot tinggi lah. Orang yang lambat daya tahan ototnya rendah. Contoh lagi satu, cikgu bagi satu contoh, lari 800 meter dalam olahraga. Kalau lari 800 kan, mula-mula tu yang laju padu-paduan. Sekali bila nak masuk siri yang terakhir ataupun pusing yang terakhir, orang yang laju tadi ada kalanya dia stay, ada kalanya dalam satu keadaan orang yang laju tadi dia ke belakang. Jadi bila larian 800 meter tu sebenarnya menunjukkan siapa yang mempunyai daya tahan otot dan kekuatan otot yang tinggi pada individu tersebut. Maknanya yang nombor satu tu lah yang mempunyai daya tahan otot dan kekuatan otot yang tinggi. Okey. Seterusnya, untuk meningkatkan daya tahan otot kita memerlukan senaman yang sesuai dengan meningkatkan rintangan otot.
Okey, kita tengok seterusnya kelas. Litar senaman. Okey, litar senaman ni lah dekat buku teks muka surat 126 hingga 127. Dia kata dekat kita kena lakukan aktiviti ni. Ini salah satu contoh untuk meningkatkan daya tahan otot. Okey. Dia bagi satu latihan yang kita ataupun satu aktiviti yang mana aktiviti ni kita namakan dia dengan litar senaman. Nah, ini esok kalau kita dah buka sekolah, insya-Allah cikgu akan buatlah. Kita akan buat secara berpasangan. Kalau yang paling mudah kita lakukan adalah ketika segak dulu. Kan berpasangan, macam tu lebih kurang sama tapi konsepnya berbeza. Okay. Kata litar senaman ni merupakan salah satu contoh aktiviti untuk meningkatkan daya tahan otot. Aktiviti ini dilakukan secara berpasangan, seorang pelaku dan seorang pembantu. Jadi seterusnya bahagikan bilangan yang sama banyak pada setiap stesen, kan? Bagikan bahagian ni kan ada stesen 1, stesen 2 kan. Okey, bagikan bilangan yang sama banyak pada setiap stesen. Murid diminta mengingat stesen pertama masing-masing. Contoh bermula pada stesen 1 ni. So bila dia dah buat satu ni, dia kena ingat stesen 1 ni. Kan? Macam kita buat segak, kan? Okey, apabila isyarat diberi, siapa yang bagi isyarat? Cikgu lah. Biasanya kalau esok kau dah jadi pemain antarabangsa, jurati kamu lah. Okey. Apabila isyarat diberi, pelaku akan melakukan senaman aktiviti selama 30 saat. Contoh, kalau macam ni, dia mula-mula berdiri tegak. Lepas tu aktiviti lunges ni. Lunges ni. Okey, aktiviti lunges stesen 1 ni, stesen lunges ni. Okey. Dia berdiri tegak. Lepas tu dia mencangkung. Kan, mencangkung 90 darjah. Lepas tu dia naik balik. Turun balik, kan? Kan, jadi aktiviti itu dilakukan selama 30 saat. Maknanya bukan setakat aktiviti ni. Aktiviti ni 1 30 saat, aktiviti 2 30 saat, aktiviti 3 30 saat, aktiviti 4 30 saat, termasuklah 5, stesen 6, stesen 7, stesen 8 dan dia patah balik kepada stesen 1. Itu yang maksudnya 30 saat. Jadi apabila masa tamat, dia kata pula tadi kan 30 saat. Apabila masa tamat, semua murid akan bergerak ke stesen berikutnya mengikut turutan stesen jumlah masa. Mengikut turutan stesen. Jumlah masa rehat termasuk masa untuk bergerak ke stesen berikutnya dan turutan. Okey, sebenarnya konsep ataupun prinsip latihan yang baik adalah ada sesi rehat. Kan ada sesi rehat, kan ada sesi. Jadi dalam aktiviti ni sesi rehatnya ketika mana? Ketika kamu bergerak daripada stesen 1 ke stesen 2. Bukan rehat duduk, tak. Kan berjalan, di stesen tu berjalan. Itulah kita punya rehat, iaitu selama 30 saat juga. Dan dia pergi ke stesen berikutnya dan melakukan aktiviti selama 30 saat. Okey, apabila tamat masa rehat, guru akan beri isyarat untuk memulakan senaman berikutnya. Setiap senaman dilakukan selama 30 saat dengan rehat 30 saat di antara senaman. Okey, apabila seorang pelaku selesai melakukan senaman, prosedur diulang kepada rakannya. Katakanlah ada seorang yang tolong kat sini kan. Seperti kamu buat segak. Habis dia buat, kamu pula yang masuk sebagai pelakunya. Alright. Apabila pelaku selesai, apabila pelaku selesai melakukan semua senaman, prosedur diulang kepada rakannya. Intensiti boleh dikawal melalui bilangan senaman, masa melakukan senaman, masa rehat dan bilangan set. Bilangan ulangan setiap senaman boleh dicatat untuk memantau kemajuan murid. Maksudnya, litar senaman ni sebenarnya kita ni boleh melihat seseorang individu tu dia maju atau tak maju dia punya daya tahan ototnya ataupun kekuatan ototnya melalui catatan. Jadi siapa yang nak buat kat rumah, kamu boleh buat contoh kamu buat ni. Okey, maksud hari pertama kau buat, kau catat. Katakanlah hari pertama minggu pertama kamu boleh buat sebanyak 10 kali kata. 10 kali. Kita tengok yang kali kedua. Kali kedua tengok kita buat, kita naikkan lagi. Boleh tak kita buat 15? Minggu kedua. Minggu ketiga boleh tak? Sampailah satu saatnya kita memang dah tak mampu untuk melakukan. Jadi kita jangan paksa. Yang tak boleh tu maksudnya kita buat, kita kekalkan. Maknanya yang tak boleh, sampai satu tak boleh, tak boleh. Maksudnya apabila berlaku peningkatan, makanya daya tahan otot kita sedang meningkat. Maksudnya berjayalah senaman yang kita laksanakan. Okey, dia punya apa ni? Fisiologi apa yang berubah. Kadang-kadang kita ni rasa hari pertama tu kita buat sesak, kita macam semput.
Bila kita rasa kita berjaya, waktu bila? Waktu bila dah masuk minggu kedua, kita dah rasa relax. Ketiga, kita dah relax. Bila minggu keempat, kita semakin lama semakin ringan aktiviti yang kita lakukan. Maksudnya senaman daya tahan otot itu sudah berjaya. Okey, cikgu tunjukkan satu contoh senaman lain yang ada kaitannya dengan daya tahan otot dan kekuatan otot. Okey, sekejap ya kelas. Okey, sekejap. Cikgu kena setting. Okey, sekejap. Okey, sekejap ya. Saya kena setting sistem supaya kita sama-sama dapat dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rustam bin Muhammad. Hari ini saya akan mengajak anda semua untuk melakukan senaman yang dapat meningkatkan daya tahan otot dan kekuatan otot. Untuk melakukan senaman kita pada hari ini, kita akan melakukan regangan. Regangan ini penting untuk kita mengelakkan diri kita daripada berlaku sebarang kecederaan. Senaman ini mampu menguatkan otot-otot besar seperti deltoid, tricep dan juga otot-otot di bahagian perut. Posisi badan hendaklah dalam keadaan meniarap, iaitu menghadap ke lantai. Kedua belah kaki perlu dirapatkan manakala tangan selari dengan dada. Keadaan kaki, pinggul dan tangan perlu diturunkan serentak dengan siku dibengkokkan 90 darjah. Okey, senaman yang kedua ialah sit-up. Senaman ini dapat menguatkan otot di bahagian abdomen. Senaman ini boleh dilakukan di atas lantai ataupun tanah yang rata, tetapi adalah lebih baik jika menggunakan yoga mat. Senaman ini perlu diberi fokus pada bahagian perut. Kaki perlu dibengkokkan dan tidak boleh diangkat sementara tangan pula berada di dada. Senaman ini juga boleh divariasikan untuk tujuan menguatkan lagi otot di bahagian perut. Okey, senaman yang ketiga adalah plank. Senaman plank ini dapat mengempiskan perut dan juga dapat menguatkan otot di bahagian abdomen. Postur badan hendaklah lurus dan selari dengan punggung. Jangan mengangkat punggung terlalu tinggi ke atas atau terlalu rendah hingga mencecah ke lantai. Jangan menahan nafas semasa melakukan senaman ini. Senaman yang keempat adalah jump lunges. Senaman jump lunges ini dapat membantu untuk meningkatkan kekuatan otot di bahagian kaki, terutamanya otot bahagian gastrocnemius. Senaman ini perlu dilakukan dalam keadaan stabil. Senaman ini dilakukan dengan melompat menggunakan satu kaki secara bergantian. Lutut perlu dibengkokkan sedikit semasa melakukan lompatan. Had kelajuan bergantung kepada kemampuan individu. Yang terakhir adalah senaman squat. Senaman ini dapat meningkatkan kekuatan otot-otot besar terutama di bahagian kaki dan juga pinggul. Berdiri tegak dan membuka kaki seluas bahu atau mengikut keselesaan individu. Halakan tangan ke hadapan. Tolak bahagian punggung ke bawah atau rendahkan punggung terlebih dahulu. Gerakkan punggung ke bawah sehingga keadaan mencangkung. Itu merupakan 5 senaman yang anda boleh lakukan untuk meningkatkan daya tahan otot dan juga kekuatan otot. Diharap anda semua dapat mengikuti senaman yang dilakukan sebentar tadi. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.
Okey kelas, itu saja. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kan video tadi tu menutup apa yang kita belajar berkaitan dengan daya tahan otot dan kekuatan otot. Jadi apa yang cikgu harapkan, yang pertama sentiasa sihat. Kan jadilah individu yang sihat dekat rumah. Jangan lupa lakukan aktiviti yang boleh meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan otot. Okey. Dan pastikan apabila kamu melaksanakan aktiviti tersebut, jangan lupa untuk melakukan warm up yang seperti mana yang sebelum ni cikgu-cikgu guru pendidikan jasmani dan kesihatan mengajar kita. Kan? Dah selesai, kita buatlah cooling down. Okey kelas. Jadi itu saja PDPR cikgu, perkongsian cikgu pada hari ini. Sebelum kita berpisah sementara ni, cikgu nak kamu selesaikan tugasan yang telah disampaikan seperti mana ingatan saya pada permulaan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah kelas, jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.